Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita dalam siri untuk meneliti risalah ila syabab, salah satu risalah Imam Hasan Al-Banna. Di dalam video yang lepas kita dah cover di bahagian awal risalah ini, di mana Al-Banna telah menegaskan bahawa ada 4 asas yang diperlukan untuk satu gagasan itu berjaya, dan 4 itu adalah ciri-ciri yang ada dalam diri pemuda. Maka tanggungjawab pemuda lah untuk bangkit sebagai tunjang dan tulang belakang kepada kebangkitan ini. Dan setelah bersemangat itu, satu concern yang Al-Banna raise kan, yang ungkit ialah berhadapan dengan seruan yang berbagai, mengkaji seruan-seruan tersebut adalah satu yang mendasar. Dan salah satu seruan, of course, yang datang dari Al-Banna dan Ikhwan sendiri, dia membawa satu seruan untuk mengajak para pemuda untuk bangkit bersama dengan Ikhwan. Jadi Al-Banna kata, maka dengan kerana itu, kewajipan saya untuk mensyarahkan buat kalian dengan ringkas dan jelas dakwah Islam pada abad ke-14 Hijrah. Dan kita akan start di sini dengan subtopiknya, iaitu da'watuna fil asri al-hadis, ataupun dakwah kita di era moden, insya-Allah. Okay, so kita akan sambung di sini. Al-Banna dari awal ini, dia mengungkit keimanan bahawa hanya ada satu fikrah yang bisa menyelamatkan dunia ini, bumi ini, seluruh umat manusia ini, kan, dalam keadaan kedahsyatan kerosakan yang berlaku. Hanya ada satu fikrah yang bisa menyelamatkan semua ini, semua manusia. Dan Al-Banna menegaskan keimanan yang dirasai itu setinggi gunung, sedalam lautan dan sebagainya lah. Tetapi slide saya ini, saya nyatakan persoalan. Sebab Al-Banna mengatakan tu adalah perkongsian rasanya. Kan, keimanan kita terhadap hakikat itu seteguh gunung, sedalam lautan, itulah keimanan yang dinyatakan kalau kita baca. Tetapi bagi kita, bagi audiens, bagi pendengar, soalan saya, seteguh mana keimanan kita terhadap hakikat tersebut? Kita yakin ke? Kalau yakin, seteguh mana? Kan, adakah match apa yang Al-Banna sebut? Kerana apa? Benda itu penting. Kerana lepas itu Al-Banna katakan, kerana keyakinan kita seteguh itulah, maka fikrah ini berhak mendapat pengorbanan jiwa, harta dan segalanya, baik murah maupun mahal. Adakah kita setuju? Jika kita terima, ataupun jika kita memang merasai keimanan kita terhadap hakikat itu setinggi itu, seteguh itu, maka logically kita akan terima juga, maka fikrah itu berhak mendapat segalanya dari kita, kerana kita amat yakin itulah satu-satunya jalan keluar dalam kemelut ini. Kan, kalau kita tak sanggup berkorban, dia berbalik ke soalan tadi lah, betul ke kita beriman dengan hakikat itu? Kalau kita beriman dengan hakikat itu, tak mungkin kita tak sanggup berkorban untuknya. Kan? Dan fikrah itu adalah Islam. Okay? Ini dari segi naratif yang Al-Banna sebut. Mungkin bagi kita betul tertanya dia tadi, fikrah apa ni cakap kan. Mungkin kita boleh agak kan. Tetapi ini dia punya alunan bahasa dia lah kan. Fikrah itu, kita yakin satu fikrah sahaja yang dapat menyelamatkan bumi ini, dunia ini, daripada segala kerosakan ke arah keamanan yang sejagat. Dan keyakinan kita terhadap fikrah itu akan berjaya, mampu membuat benda itu seteguh gunung dan sebagainya. Dan fikrah itu adalah Islam. Mungkin bahasa kita kena terbalik kan, kalau tak faham apa fikrah apa pula ni, fikrah grup mana. So Islam lah. Adakah kita yakin, balik kepada soalan awal tadi, adakah kita yakin sesungguh-sungguhnya Islam adalah satu gagasan, satu fikrah yang boleh mencapai semua benda tadi? Sekiranya tidak, dan kita ada problem sebenarnya. Dan apa yang kita nak baca selepas ni mungkin susah nak jadi terasa valid dengan kita. Tetapi kalau kita yakin sungguh Islam lah solusi semua ini, kan, maka dia berhak mendapat, tidakkah ia berhak mendapat pengorbanan segalanya dari kita? Betul tak? Kan? Fikrah itu adalah Islam. Tiada cacat, tiada kekurangan, tiada kesesatan.
Fikratuna lihaza islamiyah bahtah. Kan? Fikrah kita adalah Islam yang pure. Saya tak tahu nak translate macam mana, tulen. Alal Islam tartakis, di atas Islam lah ia tertegak. Wa minhu tastamid, daripada Islam lah dia berasal. Walahu tujahid, dan demi Islam dia berjihad. Wa fi sabili i'la'i kalimah tu'mal, dan demi meninggikan kalimah Islam ia beramal. Kan? Dan kemudian Al-Banna membawa ayat, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbalu minh, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai din, maka sekali-kali tidak akan diterima. Kan? Jadi itulah yang diyakini. Kan? Harapnya kita juga telah sedia meyakini hakikat-hakikat ini. Namun Al-Banna bawa kepada realiti kini. Namun kita tahu realiti kini. Now, by the way, saya cuba mengekstrak apa yang Al-Banna cakap dan sampaikan dalam bentuk slide. Kerana audiens kita sekarang ni banyaknya perlu dirangsang dengan visual pada pandangan saya. Jadi sebab tu perengang-perengang yang panjang kadang-kadang cuba disimpulkan dalam slide sebegini. Jadi ayat-ayatnya jadi kurang panjang lah. Tapi harapnya kita tergambar apa yang nak disampaikan. Namun realiti kita pun tahu realiti kini. Umat Islam keadaannya bagaimana? Bagaimana boleh jadi begini? Itu satu persoalan. Bagaimana jadi begini sedangkan Islam kita yang amat yakini Islam lah penyelesaian kepada semua ini. Tapi bagaimana umat Islam sendiri boleh jadi macam ni? Kan? Jadi itu satu benda yang dibawa lah. Kan? Dan kemudiannya oleh kerana itu, slide ni nak merangkumi sisi pandang sepatutnya kita merasakan apakah tugas kita. Dalam keadaan kita yakin apa yang kita yakin, dalam keadaan kita juga sedar umat ni dalam keadaan bagaimana, maka kitalah yang kita rasa kita ada membawa cahaya pelita tu untuk menerangi kembali. Tugas kita besar. Dan kita harus yakin bahawa kita perlu melangkah ke hadapan untuk kembali menerangi. Bukan kita yang menerangi, tapi kita membawa cahaya yang boleh menerangi kembali keseluruhannya, insya-Allah. Kan? Apa yang perlu kita buat? Rasanya kebanyakan kita tahu sebenarnya apa yang kita patut buat. Cuma tinggal keyakinan kita, keimanan kita, keikhlasan kita, semangat kita atau apa-apa. Mungkin telah berkurang daripada 4 ciri yang tersebut awal-awal tadi di dalam video yang lepas. Kita patut kembalikan balik perkara itu. Kita patut menyedari kita sebagai pemuda ada tanggungjawab yang besar untuk kita mainkan. Kemudian disambung dari sisi ikhwan, kan? Abang sebut itulah realiti kini dan kami ikhwan berperanan. Kita bukan berteori saja, kita berperanan. Maka kewajipan pertama kami yakni ikhwan, yang pertama, menjelaskan kepada manusia akan ketentuan-ketentuan Islam dengan jelas dan sempurna. Dan itu adalah aspek nazari fikrah ini. Itu Al-Banna sebut. Maknanya Al-Banna nak tegaskan ada dua sisi yang tak boleh dipisahkan. Sisi pertama ialah menjelaskan kepada manusia ketentuan Islam dengan jelas dan sempurna. Itu aspek nazari. Kemudian kami akan meminta mereka merealisasikannya, mengkondisikan mereka untuk melaksanakannya dan juga membimbing mereka untuk mengamalkannya. Ini adalah aspek amali fikrah ini. Dan aspek ini pada pandangan saya adalah agak interesting, menariknya, kerana aspek pertama tadi menyebarluaskan inilah Islam yang patut difahami. Kadang-kadang banyak berlaku. Mungkin saya cakap ni dalam konteks Malaysia. Banyak berlaku orang menyebarkan kefahaman Islam dan sebagainya. Tetapi aspek kedua ni mungkin yang agak sedikit lacking, di mana kita bukan hanya kata Islam begini, tapi kita juga minta kita patut sama-sama merealisasikannya, menjadikan dia satu realiti, bukan hanya dalam buku, dalam kitab tafsir, tetapi di alam nyata ini sepatutnya kita sama-sama realisasikannya. Bukan sekadar itu, mengkondisikan mereka untuk melaksanakannya. Kan mungkin umat ini dalam keadaan yang tidak sedia, tidak upaya untuk melaksanakannya. Jadi mereka perlu dikondisikan. Kita patut pergi ke level itu. Bukan sekadar itu juga, membimbing mereka, memimpin mereka untuk amalkan.
sampai pengamalan itu berlaku. Ini adalah aspek amali fikrah ini. Jadi apa yang abang sebut dan declare bagi pihak ikhwan itu satu benda yang pada saya amat besar. Mungkin dalam keadaan itu sebab Universiti Azhar telah tertegak lama di situ. Ulama-ulama di masyarakat pun insya-Allah saya rasa ada. Cubanya mungkin aspek yang kurang adalah aspek-aspek ini kan. Yang mana pengetahuan itu ada, kefahaman itu ada, tetapi menjadikan dia satu realiti itu satu cabaran. Dan ini adalah aspek amali fikrah ini. Tiada maksud di sebalik semua itu melainkan mencari redha Allah, menjalankan kewajipan dan membimbing manusia. Al-Banna tak tahulah nak kata ini curhat atau apa, tapi menyatakan semua itu dibuat tidak ada niat lain kecuali mencari redha Allah, menjalankan kewajipan kita dan membimbing manusia. Kami akan berjuang merealisasikan fikrah kami, berjuang untuknya selama masih hidup. Kami akan mengajak seluruh manusia kepadanya. Kami akan curahkan segala sesuatu di jalannya, dan dengan demikian kami akan hidup mulia atau mati terhormat. Dan ini declaration Hasan Al-Banna ketika itu. Dengan itu syiar abadi kami, Allahu ghayatuna wal rasulu za'imuna wal qur'anu dusturuna wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillah asma amanina. Okey. Jadi itu adalah slogan ikhwan yang rasanya kebanyakan kita mungkin biasa dengar. Kan ada nasyid pun rasanya. Dan Allah lah tujuan kami dan Rasul pemimpin kami dan Quran dustur perlembagaan kami, wal jihad sabilillah dan jihadlah jalan kami, wal mautu fi sabilillah dan maut fi sabilillah cita-cita kami yang tertinggi. Kemudian macam saya sebut dalam video yang lepas, dalam part awal, Al-Banna dalam risalahnya ini sering gilirkan, selang-selikan puan yang besar dengan motivasi. Dan ini masuk aspek motivasi ini. Sesungguhnya Allah telah memuliakan kalian. Allah menetapkan kedudukan kalian sebagai pemimpin dan guru sekalian alam. Dan di bawah ayat-ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ayat yang seterusnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida, dan seterusnya. Dan demikianlah kami menjadikan kamu sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi saksi ke atas seluruh manusia. Ini antara ayat yang dibawa untuk menggambarkan hakikat yang disebut tadi, yang kita tak boleh deny Allah dah tetapkan. Kitalah yang patutnya yang dikeluarkan untuk membimbing manusia. Kita menjadi umat pertengahan, menjadi saksi kepada manusia. Kitalah yang jadi guru sekian alam. By definition ayat-ayat ini. Maka kalian adalah pemimpin dunia. Word pemimpin tu, kita akan pimpin, kita akan guide dunia ni ke arah yang sepatutnya kan. Pemimpin ni bukan isu kuasa kalau ikut bahasa kita pemimpin, tetapi isu kita memainkan peranan untuk membimbing semua orang ke jalan yang benar. Kan, kalian adalah pemimpin dunia. Yakinilah hakikat ini. Biarpun musuh mahu kalian merasa sebaliknya, biarpun meskipun mereka kelihatan lebih gah dengan dunia yang mereka ada buat masa ini. Okay? Itu satu motivasi yang cuba dilonjakkan oleh Al-Banna. Yakinlah hakikat ni. Allah dah declare dah dalam Quran, antum, kamu, kuntum, antalah yang sepatutnya menjadi guru kepada sekalian alam, menjadi ustaz kepada sekalian alam, ustaziatul alam. Dan meskipun zahirnya mereka nampak hebat, meskipun musuh nak kita rasa kecil, kita kena rasa izzah dengan apa yang Allah telah declare dalam Quran. Itu satu motivasi yang cuba disampaikan. Maka wahai para pemuda, perbaharuilah iman kamu, tetapkanlah ghayah dan ahdaf kamu, ataupun tetapkanlah tujuan dan matlamat kamu. Kekuatan pertama adalah kekuatan iman. Buah dari iman itu akan lahir kesatuan, dan dari kesatuan itu kemenangan yang gilang gemilang akan tercapai insya-Allah.
Oleh kerana itu, berimanlah kalian, eratkan ukhuwah dan bekerjalah. Setelah itu tunggulah kemenangan. Make sure baca tu dalam konteks bukan tunggu sebab tu aku tunggu menang, bukan. Maksudnya bila kita dah beriman, dah berukhuwah dan bekerja, insya-Allah tunggulah tu maksudnya kemenangan akan datang. Tunggu tinggal masa sahaja, insya-Allah. Okey, disambung balik hakikat Tadi sepatutnya menjadi motivasi dan menyebabkan kita berkobar-kobar untuk bekerja. Kita patut menyedari bahawa hakikat ini bahawa seluruh alam sedang menantikan penyelamat untuk tiba. Kadang-kadang kita komen dalam media sosial pun, kadang-kadang ramai orang yang menyedari hakikat Islam ni komen pasal orang lain. Mereka tu sesat, sesat barat, apa semua tu lah. Mereka tak mendapat hidayah dan sebagainya. Jika kita rasa begitu, jika kita rasa mereka tu perlu diselamatkan, mereka menanti penyelamat tu untuk tiba, siapakah yang sepatutnya datang sebagai penyelamat? Penyelamat itu tidak lain hanyalah risalah Islamiyah, dan kalianlah pembawa obor risalah tersebut. Andalah yang akan membawa risalah ini sebagai penyelamat sekalian alam, insya-Allah. Tugas kita, insya-Allah. Maza nurid, apa yang kita inginkan. Dan kita ini pergi balik kepada Al-Banna dan Ikhwan. Jadi Al-Banna dah terangkan hakikat dakwah yang perlu difahami tadi. Jadi masuk kepada topik yang seterusnya. Jadi apa yang kita nak sebenarnya? Sesungguhnya manhaj Ikhwanul Muslimin itu memiliki tahapan-tahapan tertentu dan langkah-langkah yang jelas. Kita tahu benar apa yang kita inginkan dan faham benar wasilah untuk merealisasikannya. Kan? Jadi selepas ini Al-Banna akan syarahkan pula apakah manhaj pergerakan Ikhwanul Muslimin untuk mencapai sasaran dan gagasan yang besar tu. Jadi untuk video kali ini, untuk sesi kali ini, kita linkkan dari awal tadi hingga ke nak masuk kepada apa manhaj Ikhwan kan. Ini kiranya video dan topik yang kedua yang kita telah cover. InsyaAllah semoga kita benar-benar meyakini hakikat umat sedang menanti. Kita sepatutnya membawa obor-obor tersebut kepada mereka yang menanti itu. Dan Al-Banna dalam video yang akan datang, insya-Allah kita akan sambung dengan apakah yang Ikhwan nak sebenarnya, apakah manhaj mereka, apa yang mereka nak capai sebenarnya dalam kerangka yang kita telah sebut tadi, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita akan sambung lagi dalam video yang akan datang. Semoga Allah merahmati dan memberi hidayah kepada kita, insya-Allah, memberi kekuatan juga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.